Hari ini kita nak buat latihan mengenai daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya. Okey, so kita masuk dulu daya paduan. Diberi jisim motosikal 300 kg sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter per saat 02. Hitung daya geseran R. Okey, so yang kita duk belajar waktu form 4, hukum gerakan Newton kedua, F sama dengan M. Kan, daya sama dengan jisim darab kecepatan, force sama dengan mass darab acceleration. So yang tu very basic punya case lah, di mana kita ada satu force, kita nak tahu dia punya kecepatan kan. So yang kita akan belajar dalam waktu form 5 ni, daya paduan ni bermaksud kita punya force kita, daya kita sekarang ni bukan melibatkan satu daya sahaja, dia akan melibatkan 2 ataupun 3 ataupun 4 daya. Maka kita langkah pertama kita kena cari F net sama dengan MT. F net tu maksudnya daya paduan lah, ataupun FR, daya paduan juga, FR resultant force. So saya suka guna simbol F net. Okay, F net sama dengan MA, daya bersih dia. So, masih lagi hukum gerakan Newton yang kedua, F sama dengan MA, cuma F kita diupdatekan menjadi F net. Maka F saja ni tidak valid lagi. Dia mesti kita kena consider semua daya, barulah kita boleh dapat kecepatan. Okay, untuk soalan ini F net lah, kita nak cari F net sama dengan M. Yang formula yang kita akan guna, kita dah ada M dia adalah 300 kg. Kita ada pecitan A sama dengan 2 meter per saat kuasa 2. Dia suruh kira daya geseran. Apa yang dah dibagi dalam soalan ni, 1000 Newton daya tujuh. Okey, so daya tujuh, daya geseran A. So sebagai convention, kita selalunya daya ke kanan kita tolak daya ke kiri kan, ataupun kita boleh juga guna daya yang besar tolak daya yang kecil. Okey, so dekat sini kita katakan daya yang besar kita 1000, kita tolak dengan daya yang kecil kita, geseran R, sama dengan M kita 300, A kita 2. Okey, so R sama dengan 300 darab 2 ni kita boleh bawa main sini, R tu kita bawa main sini. Okay, so dia akan jadi R sama dengan 1000 tolak 300 darab 2. R sama dengan 1000 tolak 600. R sama dengan 400 meter. Okey, soalan yang kedua, Jamal memandu motosikal pada laju seragam. So V kita 25 ms-1. Rintangan udara ialah 30 meter. So R sama dengan 30 meter. Dan daya geseran ialah 80 meter geseran. So FR sama dengan 80 meter. Berapakah daya tujuh? Daya tujuh T sama dengan berapa kan? Enjin motosikal. So dekat sini kita nak guna hukum gerakan Newton kedua, F net sama dengan MA. Tapi soalan tak bagi A, soalan bagi dalam bentuk laju seragam. So apa maksud laju seragam? Laju yang tidak berubah, laju yang constant, yang malar, sentiasa 25 meter per saat. Apa definisi bagi kecepatan? Acceleration, kadar perubahan hala laju. Maka kalau laju tu seragam, laju tu tidak berubah, maka acceleration kita, kecepatan kita kosong. So dekat sini F net kita adalah kosong. Sebab apa-apa nombor yang darab dengan kosong, dia dapat kosong lah. So kita tak perlukan pun jisim motosikal tu, sebab tu dia tak bagi info mengenai jisim. So kita boleh je buat F net sama dengan kosong. So F net kita melibatkan daya kanan, daya kiri. So disebabkan laju seragam kita sebelah kanan, maka kita assume belah kanan lah positif. So 7 tolak R tolak FR sama dengan kosong. 7 sama dengan R tambah FR. So bawa semua ke kosong.
So R geseran rintangan udara 30, FR daya geseran 80, maka 80 campur 30 110 meter. So ni adalah daya hujung. Tentukan magnitude dan arah daya paduan yang terhasil. Magnitude dengan arah. Arah ni bermaksud sudut theta. Okey, so diberi kita ada lembu ditarik oleh dua orang lelaki 60 Newton, 80 Newton. So ada pelbagai kaedah kita nak cari daya paduan, kaedah geometri ataupun kaedah pengiraan. So kalau nak guna kaedah geometri, kita kena buat ada dua juga kaedah geometri itu, sama ada menggunakan segi 3 ataupun sisi 4 kan, parallelogram. Okey, kalau nak guna sisi 3, kita kena pindahkan 60 ni pergi ke sini. Maka ni segi 3 dia, daripada ekor ke kepala. So ni adalah daya paduan FR. Kalau nak guna kaedah sisi 4 selari, saya lukis dengan warna biru. Lukis sisi yang selari dengan 60 di bahagian ini, dan lukis sisi 80 meter di bahagian atas. So kalau kita follow, dia mesti daripada hujung 60 pergi ke hujung 80, sini 60, dan hujung 80 pergi ke hujung 80 yang lagi satu. Okay, so dia mesti daripada sini ke sini ke sini, maka kita punya daya paduan kita adalah secara diagonal macam ni. So dekat sini saya faham sudut dia adalah 90 darjah, sudut tegak. Maka segitiga kita ni pun segitiga bersudut tegak lah kalau kita nak guna kaedah segitiga. Okay, so kalau kita tahu segitiga kita bersudut tegak, kita boleh guna teorem Pythagoras lah. Yang ni hypotenuse kan, FR ni 80 dengan 60 adalah sisi segitiga. So 80 kuasa 2 tambah 60 kuasa 2 sama dengan FR kuasa 2. So ini kalau kita kira dalam kalkulator, kita akan dapat yang ni 10,000 sama dengan FR kuasa 2. So FR saja punca kuasa 10,000 lah. Kita akan dapat jawapan dia 100 meter. Yang ni magnitude. Okey, magnitude. Kalau nak cari arah, kita kena cari theta. So theta menggunakan konsep trigonometri, tangent, sin dan cos. So dekat sini yang saya nampak ada dua nilai bahagian. Kalau sudut dia, sinilah sudut dia. Yang ini adalah theta kita. So sudut dia adalah berbanding dengan theta. Kalau kita banding dengan theta, sisi 60 ni adalah opposite, bertentangan. Manakala sisi 80 ni adalah bersebelahan, adjacent. So bertentangan dengan adjacent, kita kena guna tangent. So tangent theta sama dengan opposite bahagi adjacent kan. Opposite adalah 60, adjacent adalah 80. Kalau kita nak theta saja, kita kena inverse tangent 60 bahagi 80. So sangkan tangent kita tu, shift tangent lah dalam kalkulator. So kalau kita kira shift tangent tu, kita akan dapat sudut kita ni 36.87 darjah. Okey, itu adalah arah daya paduan. So kita guna kaedah geometri. Kaedah geometri kita lukis sama ada segi 3 ataupun segi 4. Lepas tu kita ukur panjang. Kita ukur panjang guna pembaris lah. Okey, so nak lukis tu pastikan ada skala. Tu kaedah geometri, kena ada skala yang kita kena tentukan sendiri ataupun soalan tentukan lah. Lepas tu kita ukur panjang mengikut skala. Maka panjang FR tu kita boleh assume sebagai magnitude FR. Manakala arah ni kita kena ukur dia punya sudut guna protractor lah, guna sudut, jangka sudut tu. Guna kaedah matematik ni kita guna, masih lagi kita lukis segitiga ataupun segi 4 kan. Cuma kita guna kaedah teorem Pythagoras ataupun trigonometri untuk mencari sudut. So tu beza dia. Beza guna kaedah geometri, kita melalui lukisan dan mengukur menggunakan pembaris. Manakala kaedah matematik, kita guna teorem Pythagoras dan trigonometri. Okey.
Setiap kenderaan pacuan 4 roda menarik lori dengan daya 3000 Newton pada sudut 30 darjah. Hitungkan daya tarikan bersih untuk menggerakkan lori tersebut ke hadapan. So, daya bersih. Kita nak guna kaedah geometri. Lukisan kita start daripada T1, ekor dia. Lepas tu naik. So, ni T1. Lepas tu, kita kena sambung kepala dia kepada ekor T2. So, ekor T2 turun. Ini T2. So, kita punya resultant force kita, daya paduan kita adalah begitulah. Daripada ekor T1 kepada kepala T2. So, kita labelkan kita punya sudut. Okey, sudut kita sini 30 darjah. Lepas tu dekat atas ni, yang ni kita nampak selari Z kan. So, sini pun 30 darjah, sini pun 30 darjah. Okey, maka sudut yang di dalam ni 180 tolak 60, 120 darjah. Tu kita nak melengkapkan segitiga, sini mesti 30 darjah juga. Okey. So, T1 ni adalah 3000 Newton. T2 pun 3000 Newton. So, kalau nak guna kaedah geometri, lukis ikut skala, patut ukur lah guna pembaris FR itu. Okey, tetapi kalau kita nak guna kaedah matematik, kita boleh guna kaedah hukum cos ataupun hukum sinus. Hukum cos ataupun hukum sin. Sin law or cosine law. So, dekat sini saya nampak saya ada dua sisi. Ada dua sisi yang ada nilai diapit oleh sudut kan. Sudut ni. Sudut diapit oleh dua sisi yang ada nilai. So, saya boleh juga guna hukum cos. So, kalau kita nak guna hukum cos, FR ni, FR kuasa 2 sama dengan T1 kuasa 2 tambah T2 kuasa 2. Yang ni nampak macam teorem Pythagoras kan. Tetapi hukum cos yang untuk segitiga yang bukan bersudut tegak, hukum teorem Pythagoras dia tu jadi macam kena tolak lah. Kena tolak 2 T1 T2 cos 120 darjah tu. Okey, itu je beza dia. Sebab yang pertama ni memang teorem Pythagoras, tapi kita punya segitiga bukan bersudut tegak. Maka teorem Pythagoras kita kena tweak sikit. Kita tolak dengan satu nilai yang lain. Okey. So, T1 kita 3000. T2 pun 3000. Tolak 2, 3000 cos 120 darjah. So, yang ni semua kita boleh masukkan dalam kalkulator. Dapat 27 juta. Yang tu adalah FR kuasa 2. Yang ni selalu student tertinggal lah. Even dalam AppMath pun dia terlupa nak square root kan, nak punca kan. 1 juta silap kalau 3000. Saya terlebih kosong. Okey. So, kita akan dapat 196.15 itulah nilai daya bersih, daya tarikan bersih. Okey, kalau nak guna kaedah hukum sin. Hukum sin, saya ambil sisi T1, sudut dia saya colorkan dengan warna biru. T1 dia mesti sudut yang sepadan 30. Okey, yang FR sudut yang sepadan dia 120. Itu hukum sin lah. So, hukum sin macam ni. T1 bahagi sin 30. FR bahagi sin 120. Okey, so kalau kita nak FR, sin 120 buat macam ni kan. FR sama dengan T1 bahagi sin 30 darab dengan sin 120. So, T1 kita 3000 sin 30 darab sin 120. So, dapat jawapan 5 meter. Sama juga jawapan kita kalau kita guna hukum kosinus.
Seterusnya, setiap kabel mempunyai tegangan 1200 Newton dan sudut antara dua kabel adalah theta. Daya paduan yang dihasilkan dari dua kabel ialah 2078 Newton. Berapakah nilai theta? Okey, so walaupun ni soalan 3D, sebenarnya dia adalah soalan 2D saja. Dia saja buat 3D. Okey, kalau kita nak buat soalan 2D, kita assume kita punya daya kita ni dengan daya kita ni adalah dalam sudut theta ni semua dalam satu plane yang sama, satu satah yang sama. Okey. So dekat sini kita boleh lukis segitiga forces kita tu. Daya yang pertama kita label T1 lah, untuk yang ni T1, yang ni T2. Lepas tu kita kena sambung dengan T2 pula kan. T2 dia ke bawah macam ni. T2. So kita punya daya paduan kita macam ni lah. Yang ni adalah FR. Okay, mari kita label sudut theta tu di mana dalam triangle kita ni. Okay, so dekat sini saya nampak. So dekat sini, sebabkan saya lukis dia macam ni, maka yang ni adalah nilai separuh theta. Theta per 2, yang ni pun theta per 2. Maksudnya segitiga sama kaki lah. Kita ni 180 tolak theta. So T1 kita 1200, T2 pun 1200, FR kita ni 2078. Okay. Lain nak buat hukum cos, FR kuasa 2 sama dengan T1 kuasa 2 tambah T2 kuasa 2 tolak 2 T1 T2 cos yang diapit adalah 180 tolak theta. Okey. So masukkan nilai. Okey. So saya bawakan yang ni semua ni ke sini. 2078 kuasa 2 tolak 1200 kuasa 2 tolak 1200 kuasa 2 1438,084 sama dengan negatif 2 1200 cos 180 tolak theta. Bawa semua ni ke sini jadi bahagi. So saya akan dapat nilai negatif 0.4993335 sama dengan cos 180 darjah tolak theta. Maka kalau kita nak buang cos, dua-dua belah kena inverse cos lah. Cos negatif 1 negatif 0.4993335 sama dengan 180 darjah tolak theta. 119.96 darjah 180 darjah tolak theta. Maka theta kita adalah 180 darjah tolak 119.96 darjah. Kita akan dapat 60 darjah. Okey, soalan seterusnya, berapakah daya paduan bagi menarik kereta tersebut? Okey, so kita ada dua daya, 9,000 dengan 600. 9,000 kita label T1, 6,000 kita label T2. So kaedah yang kita nak try kat sini, kita guna kaedah sisi 4 pula, parallelogram lah kan, sisi 4 selari pula. So kita lukis macam biasa, T1, lepas tu T2 kita kat bawah ni. Lepas tu kalau kita nak lengkapkan segi 4 kita ni, kita kena lukis yang selari dengan T1 juga. Lepas tu dengan yang selari dengan T2 juga. Maka kita punya daya paduan kita adalah yang tengah-tengah ni lah. Daripada hujung T1 kepada hujung T2 kan. So labelkan kita punya sudut. Yang ni 40 darjah. Yang ini, okey, so kalau dalam maths yang kita belajar waktu menengah rendah form 1 tu, kalau kita ada bentuk U ni yang selari kan U, dia kena tambah jadi 180. So 40 dekat sini 140 darjah lah, 140 darjah. Maka dekat sini
40 darjah. Sini 140 darjah. Okey. Labelkan daya 9,000 meter, 6,000 meter. So nak guna kaedah apa? Kita guna hukum cos yang mudah. Okey, hukum cos. FR kuasa 2 sama dengan 9,000 kuasa 2 tambah 6,000 kuasa 2. Yang ni teorem Pythagoras, tapi kita kena tolak sebab kita punya segitiga bukan segitiga bersudut tegak. 2, 9,000, 6,000 cos sudut 140 darjah. So nak guna hukum cos, pastikan kita ada satu sudut yang diapit oleh dua sisi. Yang dua sisi tu yang diapit tu mesti dah ada nilai. Kalau tak ada nilai, kita boleh juga hukum cos ni. Pastikan sisi yang tak diapit tu pun ada nilai jugalah. Kalau satu saja nilai, memang tak boleh guna langsung. So kalau kita masukkan dalam kalkulator 199,732,799.9. Okay, ni very big number. Ingat kita kena punca kuasa at the end. Kalau punca kuasa, kita akan dapat 14,132.69 meter. Daya paduan bagi kedua-dua daya itu ialah 10 km selari dengan 4 Cx. Berapakah magnitude daya P? Okey, so kita lukis segitiga kita. Label first, kita lukis P. Kita guna kaedah segi 4 selari. Lukis P pula. Letakkan sisi. Panjangkan sikit. Sisi untuk Q juga dengan selari. So kita akan dapati kita punya FR kita ni, kalau ikut lukis elok dia selari lah dengan X tu. Kita labelkan sudut 45 darjah dan 6 km. Lepas tu daya paduan dia 10 km. Okey, kita nak guna rule apa dekat sini? Hukum cos ke, hukum sin ke? Kat sini saya ada satu sudut yang diapit oleh dua sisi yang dah ada nilai. Maka kita boleh guna hukum cos untuk cari P. P kuasa 2 sama dengan sisi yang pertama 6 kuasa 2 tambah sisi yang kedua 10 kuasa 2. Ini teorem Pythagoras, tapi kena tolak. 6 10 cos 45. Masukkan dalam kalkulator. Yang sebelah sini 51.15. Tapi jangan lupa kita ada kuasa 2, kita kena punca kuasa dia. Dan kita akan dapat jawapan 7.15 km.